السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wulida liyal layla ghulam fasammaytuhu bismi abi Ibrahim thumma dafa'ahu ila ummi Zaid imra'ati Qayn yuqalu lahu Abu Zaid fantalaqa ya'tihi wattaba'tu fantahayna ila Abi Zaid wa huwa yanfukhu bikiri qad imtala'a al-bayt dukhana فأسرعت المشي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا أبا سيف أمسك. جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمسك، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بالصبي فضمه إليه وقال ما شاء الله أن يقول. فقال أنس لقد رأيته وهو يكيد بنفسه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فدمعت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضى ربنا والله يا إبراهيم إنا بك لمحزونون أو كما قال. hadis sahih riwayat Imam Muslim. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata Anas, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sabda Nabi, wulida liyal laylah ghulamun. Nabi kata, telah dianugerahkan kepada aku seorang anak pada satu malam. Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita, Nabi kata satu malam Allah anugerahkan kepada Nabi seorang anak. Fasammaituhu bismi abi. Maka kata Nabi, aku menamakan anak aku itu dengan nama bapa aku, iaitu Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihi salam ini Nabi anggap sebagai bapa dia. Bahkan dia bapa kepada manusia seluruhnya selepas daripada Nabi Adam alaihi salam. Maka Nabi SAW kata, pada satu malam Allah anugerahkan kepada Nabi seorang anak laki-laki. Nabi namakan anak itu dengan nama Ibrahim. Summa dafa'tuhu ila ummi Zaid. Nabi SAW kemudiannya menyerahkan anak Nabi ini, yang kata Ibrahim ini, Nabi serahkan kepada satu orang perempuan yang dipanggil dia dengan nama Ummu Zaid, untuk disusukan oleh Ummu Zaid. Ibrahim ini anak Nabi bukan dengan isteri Nabi, tetapi dengan hamba Nabi. Mak dia nama Maria.
Maka Ibrahim ini anak Nabi dengan Maryam ini. Dan Maryam ini ada hadis menyebutkan Nabi mengiktiraf dia sebagai Ahlul Bait, sebagai ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila dapat saja anak dengan Maryam ini, anak yang dibagi nama dengan nama Ibrahim ini, Nabi serah anak ini kepada satu perempuan yang dipanggil dia dengan nama Ummu Said untuk susukan budak ni. Ummu Said ini imra'ati Qain. Dia adalah isteri kepada satu orang tukang besi yang dipanggil suami dia ni dengan panggilan Abu Said. Abu Said ini gelaran ataupun kunyah dia. Nama dia betul Al-Barra. Maka diberikan anak Nabi ini kepada pasangan suami isteri ini untuk menyusukan anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas, "Fantalaka ya'tihi." Maka pada satu hari aku, kata Anas, sama dengan Nabi, bertolak untuk nak pergi ke rumah Abu Said ini. Nabi nak pergi ziarah tengok anak dia Ibrahim ini. Dan kebetulan anak Nabi yang nama Ibrahim ini tengah sakit. Dia sakit, dia masih kecil. Wattaba'tu, Anas kata aku ikut sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fantahaina ila Abi Said wa huwa yanfukhu bikir. Anas kata bila kami sampai di rumah Abu Said ini, Abu Said macam biasa, dia tu buat kerja dia duk umbuh api, dia tukang besi. Dia duk umbuh api di dapur panas besi dia ni. Qadim tala al-bait dukhanan. Kata Anas, rumah Abu Said pada masa Nabi sampai itu penuh dengan dukhan, penuh dengan asap. Rumah tukang besi. Fa'asra'tul masya baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Anas kata bila dekat nak sampai di rumah Abu Said ni, dia melajukan jalan dia percepat jalan dia bagi dia sampai dulu. Sebelum Nabi sampai, Anas sampai dulu. Faqultu, bila dia sampai, dia kata dekat Abu Said ni, dia kata, "Ya Aba Said, amsik ja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Bila dia sampai, dia beritahu dekat Abu Said. Dia kata, "Wahai Abu Said, antik." Dia kata, Sudah, jangan berumur hati dah. Ja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi mai. Nabi mai, antik, berhenti daripada umur hati ni. Pasal apa? Ni Nabi mai tak mau rumah lagi penuh dengan azab. Fa'amsak. Maka Abu Said pun dengar kata Nabi mai, dia berhenti tinggal kerja dia. Pada'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bis-sabi. Nabi bila sampai, Nabi minta anak dia. Nabi minta Ibrahim ni, mana dia anak aku, mana dia Ibrahim, bawa mai kasih. Fadammahu ilaih. Maka isteri Abu Said pun bawa keluar Ibrahim ini, maka diserahkan ke pangkuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ma syaa Allahu an yaqul. Anak kata, aku tengok Nabi bila dukung aja anak dia, anak kecil. Bila Nabi dukung aja anak ni, Nabi ni bercakap dengan cakap-cakap yang menunjukkan Nabi sayang sangat ke anak. Dukung aja budak ni, sebutlah dengan cakap-cakap yang cakap itu menunjukkan Nabi sayang budak ni. Panggillah sayang ke apalah, cakap macam mana satu bapa yang sayang kepada anak. Nabi ni satu orang manusia yang cukup penyayang. Bukan saja kepada anak, bukan saja kepada cucu, bahkan Nabi ni dia cukup sayang kepada semua. Pada budak-budak, kepada umat dia, umat Islam, Nabi cukup sayang kepada semua orang. Nabi sallallahu alaihi wasallam bila dukung aja anak dia, Nabi cakap dengan kata-kata yang menunjukkan Nabi sayang anak ni. Faqala Anas, kata Anas bin Malik, laqad ra'aituhu wa huwa yakidu bi nafsi baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Anak kata, aku tengok budak ni budak yang kata Ibrahim anak Nabi ni, bila duduk aja atas dukung Nabi, nampak tenang pada muka ni. Anas kata, aku tengok budak ni sedangkan Ibrahim ni tengah sakit.
Tapi bila Nabi dukung aja dia, nampak tenang pada muka Ibrahim, anak Nabi yang sedang sakit ini. Fadama'at aina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak kata aku perhati tengok air mata Nabi meleleh turun. Nabi ni dia tak boleh, dia cukup hati ni cukup mudah tersentuh, cukup halus. Bila dukung aja anak tu dah habis dah. Perasaan kasih sayang dalam diri Nabi ni melimpah dah. Tengok budak-budak kecil tak tahu apa lagi, ditakdirkan Allah sakit macam tu. Anas kata aku dapat melihat air mata Nabi mengalir turun deras. Faqala, kemudian Nabi kata tadma'ul ain. Nabi dukung anak sakit ni, Nabi kata tadma'ul ain. Nabi kata air mata boleh mengalir. Wa yahzanul qalb, hati boleh sedih, boleh duka cita. Wala naqulu illa ma yarda rabbuna. Nabi kata tapi ingat, mulut tak boleh bercakap apa, melainkan cakap tu mestilah cakap yang diredai oleh Tuhan. Nabi berkata kita boleh sedih apa yang Allah takdirkan, musibah apa yang Allah takdirkan menimpa kita, kita boleh sedih. Pasal apa? Pasal manusia, sifat sedih ni sifat manusia. Kita boleh, kita berhak untuk sedih, kita berhak untuk keluar air mata menangis, berhak untuk buat benda tu dan tidak salah. Tapi Nabi kata jaga baik-baik, jangan sampai kita biar mulut kita bercakap benda-benda yang Tuhan tidak redha. Bila bercakap, awaklah Tuhan bagi kat aku macam ni, awaklah Tuhan uji aku macam ni, awaklah Tuhan bagi anak aku sakit macam ni, awaklah anak orang lain Tuhan tak bagi sakit, tak mahu. Ini semua cakap-cakap yang menunjukkan kita tidak redha dengan ketentuan Tuhan. Maka Nabi SAW kata air mata boleh keluar, hati boleh sedih, tapi mulut jangan bercakap yang cakap itu boleh bawa faham kata kita tidak redha dengan takdir Tuhan. Wallahi ya Ibrahim, Nabi kata demi Allah wahai Ibrahim anak aku, inna bika la mahzunun. Nabi kata sesungguhnya kami cukup sedih dengan apa yang menimpa kamu. Kata tu ya Nabi kata. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, daripada hadis ni dapat kita ambil kesimpulan bahawa Nabi SAW satu orang manusia yang cukup penyayang. Nabi ni kok mulut nak cakap benda bodoh, benda tak elok, benda-benda yang boleh bagi Tuhan marah, tak sekali-kali. Nabi tidak pernah buat benda yang seumpama itu. Di dalam sebuah hadis lain riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata dia, khatam tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sinin. Wallahi ma qala li uffan qat wala qala li syai'in lima fa'alta kadza wa hal fa'alta kadza, atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Anas bin Malik dia menceritakan, kata Anas, aku jadi khatam Nabi 10 tahun. Anas ni dia berkecil-kecil. Bila Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, mak kepada Anas ni dia tak tahu nak buat macam mana, nak tunjuk kata dia sayang ke Nabi ni. Maka dia ada anak, tapi anak kecil lagi, anak lagi. Dia pergi jumpa Nabi, dia kata, ya Rasulullah, aku tak ada apa nak boleh bagi sebagai nak bukti kasih aku kepada kamu sebagai Nabi aku ni. Anak aku ada anak kecil ni, aku serah anak ni kepadamu, buatlah dia jadi khadam kamu. Dia anak ni. Maka dia berkhidmat kepada Nabi SAW bermula daripada Nabi hijrah kaki di Madinah sampai dah Nabi wafat di Madinah. Anas bin Malik menjadi khadam Nabi SAW. Maka Anas menceritakan, kata dia, khadam tu Rasulullah SAW 10 sinin. Aku jadi khadam Nabi 10 tahun. Dia kata, wallahi ma qala li uffan qat. 10 tahun aku jadi khadam Nabi, demi Allah, dia kata sekalipun aku tak pernah dengar Nabi kata kat aku. 10 tahun dia khidmat untuk Nabi, doa ada sebelah Nabi, dan meriwayatkan cukup banyak hadis daripada Nabi. Anas bin Malik ni, dia kata 10 tahun aku duduk berkhidmat dekat Nabi, tolong angkat kasut Nabi, letak di kaki Nabi, tolong bawa barang Nabi, tolong buat semua benda untuk Nabi.
Tak pernah sekali dalam 10 tahun ni dia kata Nabi kata dekat aku uffin. Tak pernah kata. Anas cerita macam tu. Kata dia wala qala li syai'in lima fa'alta kaza. Apatah lagi nak dengar Nabi kata pasal apa hang buat ni? Tak pernah kata. Tak pernah Nabi kata dekat khadam ni pasal apa buat macam ni? Tak pernah. Demikian catatan pengalaman Anas bin Malik ketika menjadi khadam Nabi SAW. Dia kata tak pernah Nabi kata wahalla fa'alta kaza. Awak buat lagu ni, Nabi tak pernah kata. Pasal apa tak buat lagu ni? Nabi tak pernah kata. Dia kata, aku jadi khadam Nabi SAW 10 tahun. Tidak ada lah dalam tempoh 10 tahun itu melainkan yang ada hanyalah akhlak baik yang ditunjuk oleh Nabi SAW. Kerana Nabi manusia yang berakhlak tinggi inilah Tuhan cukup sayang dekat Nabi. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, kata dia ra'aitu an yamini Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa an shimalihi yawma Uhud rajulaini alaihima thiyabu bayad ma ra'aituhuma qablu wala ba'du, yani Jibril wa Mikail alaihima salam, atau kama qala hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, dia kata aku tengok semasa perang Uhud. Waktu perang Uhud, waktu perang tengah duduk berkecamuk teruk ni, aku tengok, dia kata di kiri dan di kanan Nabi ni ada 2 orang lelaki memakai pakaian serba putih. Sa'ad bin Abi Waqqas kata waktu jadi perang Uhud ni dahsyat ada tuan. Perang kedua dalam Islam. Perang pertama Badar, Islam menang. Perang kedua jadi sikit masalah, maka kalah orang Islam. Semasa perang Uhud ni, Sa'ad bin Abi Waqqas kata aku tengok Nabi, masa Nabi pergi lawan dalam perang Uhud ni, kiri kanan Nabi, dia kata ada rajulaini, ada 2 orang lelaki. Yang laki-laki ni alaihi thiyabu bayad, pakai jubah putih bersih. Ma ra'aituhuma qablu wala ba'du, tapi aku tak kenal siapa ni yang duduk kiri kanan Nabi ni yang pakai baju putih bersih ni, siapa depa ni? Sebelum ni aku tak pernah tengok depa ni, dan selepas perang Uhud pun aku tak pernah tengok dah muka 2 orang ni. Siapa 2 orang ni yang duk apit Nabi dalam perang Uhud ni? Siapa 2 orang ni? Kata dia yakni Jibril wa Mikail alaihi masalah. Kemudian yang Nabi bagi tahu yang duk apit Nabi kiri kanan dalam perang Uhud itu ialah Jibril dan juga Mikail alaihi masalah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, demikian yang kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sendiri manusia contoh. Tidak ada manusia dalam dunia ni seperti mana Nabi SAW tak ada. Seorang tu saja yang Allah bagi jadi paling sempurna. Bukan sahaja Nabi dikasihi oleh sahabat-sahabat dia, bukan sahaja Nabi dikasihi oleh umat dia, Nabi SAW sangat dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tak akan biar, Allah Subhanahu Wa Taala tak akan biar Nabi dibuat lebih kurang oleh siapa-siapa. Allah tak akan biar. Maka dengan kerana tu bila Nabi pergi ke Taif, Nabi kena dengan orang Taif ni, Nabi kena punggai peti batu dan sebagainya. Cepat-cepat Allah hantar malaikat mai jumpa Nabi. Malaikat kata dekat Nabi, kami ni malaikat Jabal, malaikat yang menjaga bukit. Allah hantar kami mai. Kalau sekiranya hang mau kami ambil bukit ni hampuk atas kepala penduduk Taif, lari kami nak buat. Allah hantar malaikat ni main. Kenapa? Allah tak mau tengok ke kaki dia kena macam tu di tangan orang yang tak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Nabi kata tak mau. Nabi kata tak mau. Kalau betul hang nak tolong aku, mari kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah bagi petunjuk kepada penduduk Taif ini. Itu dia yang kata hati budi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah cerita Nabi Muhammad, maka tidak heran Allah Subhanahu Wa Taala cukup kasih, cukup sayang
kepada Nabi SAW. Kalau Allah sayang Nabi, salah besar kita kalau kita tidak sayang kepada Nabi SAW. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua, insya-Allah. Kita menggunakan kitab Muhimmah fi Ilmi Al-Hadis. Muhimmah fi Ilmi Al-Hadis, muka surat 28. Muka surat 28. Baris kedua daripada atas. Dia kata, dan tersebut di dalam beberapa khabar anbiya. Ada diceritakan di dalam beberapa kisah Nabi-Nabi bahawa sesungguhnya beberapa kaum telah masuk mereka itu ke atas rumah Nabi Allah Yunus alaihi salam. Dia kata ada dicatatkan di dalam Qisasul Anbiya, di dalam kisah Nabi-Nabi, tentang kisah Nabi Yunus alaihi salam. Sekumpulan sahabat masuk ke rumah Nabi Yunus, maka menjamu Nabi Yunus akan mereka itu. Bila mai berjalan di rumah, Nabi Yunus pun buat keluarlah makanan, jamu tetamu dia. Maka adalah Nabi Yunus alaihi salam tiap-tiap masuk dan keluar daripada rumahnya itu menyakiti akan dia oleh isteri. Nabi-Nabi ni tuan-tuan, Allah uji cukup teruk. Nabi-Nabi ni Allah uji cukup teruk. Start daripada Nabi Adam alaihi salam lagi dah. Bila Allah jadikan Nabi Adam, Allah jadikan isteri untuk Adam, nama dia Hawa. Allah pesan dekat Adam dan Hawa ni, wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan hampiri pokok ni. Dua-dua orang hampa ni jangan pergi dekati pokok ni. Orang yang melanggar perintah Allah itu ialah isteri Nabi Adam alaihi salam. Mai zaman Nabi Nuh alaihi salam serupa juga. Allah set Nabi Nuh dengan isteri yang tak mau beriman dengan dakwah dan seruan Nabi Allah Nuh alaihi salam. Demikianlah kisah Nabi-Nabi ini, termasuk Nabi Saleh alaihi salam, seorang daripada isteri tak mau ikut dia. Nabi Lut alaihi salam kena juga kes yang seumpamanya. Maka ini adalah lumrah yang Allah takdirkan menimpa para anbiya, para nabi ini. Allah Subhanahu wa taala takdirkan perkara-perkara yang seumpama ini berlaku sebagai iktibar kepada umat di kemudian hari. Maka Nabi Allah Yunus alaihi salam salah seorang nabi yang diuji dengan perkara yang seumpama ni. Allah anugerahkan kepada Nabi Allah Yunus alaihi salam satu orang isteri, yang isteri ni tiap-tiap kali apabila tetamu mai di rumah, dia akan bercakap di depan tetamu dengan cakap-cakap yang menjatuhkan air muka suami dia, iaitu Nabi Allah Yunus alaihi salam. Jadi macam tu. Bukan belakang aja tu pemburuk suami dah, depan suami, depan tetamu pula dia terjatuh air muka suami. Demikian ujian yang Allah kenakan kepada sesetengah daripada hamba dia dan juga anbiya dia. Maka adalah Nabi Yunus alaihi salam tiap-tiap kali masuk dan keluar daripada rumahnya itu menyakiti akan dia oleh isterinya. Maka berpanjanganlah akannya yang demikian itu. Tak habis-habis. Mai siapa pun dia akan ambil kesempatan tu untuk memalukan suaminya. Macam tu. Padahal ia diam juga. Tapi yang kata Nabi Allah Yunus alaihi salam, dia diam. Bini duk buat cakap macam tu depan orang bagi malu dia dan sebagainya, dia diam. Ini yang dia buat. Maka takjublah oleh sekalian mereka itu, yakni sahabat-sahabat Nabi Yunus, rasa takjub dengan yang demikian itu. Mereka kata sabar sungguhlah yang kata Yunus ini. Dia bagaimana? Kalau bini aku backhand dah, dia kata. Ni ada kiri kanan. Dia kata sabar sungguh orang tua ni. Kalau bini aku, dia tahu hari ni Selasa ke Rabu, dia beritahu. Ni ada ni garang-garang ni. Dia kata Yunus dia boleh duk buat macam tak faham bini dia duk katakan dia. Kalau aku backhand nanti naik dia. Tapi Nabi Allah Yunus alaihi salam tak buat macam yang disebut oleh orang-orang ramai ni. Maka berkata Nabi Yunus, jangan kamu takjub. Maka bahawasanya aku pohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata aku kepada Allah, wahai Tuhanku, barang yang seksa bagiku dengan dia di akhirat, maka segerakan olehmu akan daku akan dia bagiku di dalam dunia ini. Nabi Yunus kata dah, sebenarnya cerita macam ni. Aku pernah minta doa dekat Tuhan. Aku minta doa dekat Tuhan, kalau sekiranya aku ni ditakdirkan
ada salah, yang salah ni nak kena balas di akhirat itu, aku minta supaya biar balas masa aku hidup atas dunia ni, akhirat aku tak mau dah balas yang susah-susah. Nabi Yunus minta macam tu dekat Tuhan. Minta, ya Allah, kalau ditakdirkan aku ada salah apa-apa, yang salah tu nak kena balas di akhirat, minta segerakan bagi aku kena atas dunia, akhirat aku tak mau susah. Dia pernah minta macam tu dekat Tuhan. Maka firman Allah kepada dia bahawa sesungguhnya seksamu di dalam dunia itu, iaitu anak sipolan yang perempuan, maka engkau berbuat isteri dengan dia. Tuhan jawab balik dekat Nabi Yunus. Dia kata kalau mau macam tu, ada satu orang ada anak perempuan, dia menikah dengan anak dia ni. Menikah dengan anak dia ni, nanti kena azab atas dunia. Tuhan habaq dah. Maka kata Nabi Yunus, maka aku pun berkahwin dengan dia. Tuhan habaq dah, hampir menikah dengan dia ni memang duri. Okey. Kalau sekiranya dengan kerana menikah dengan dia ni, kemudian dia buat PL buruk, aku sabar. Kesabaran itu, kesabaran atas nak menanggung susah dengan bini yang bermasalah ni, boleh mengkifaratkan dosa aku sanggup buat. Janji akhirat aku tak susah. Maka dia pergi cari orang yang dimaksudkan ni, dia minta kahwin dengan anak kawan tu. Dan aku sabar atas kesakitan yang engkau lihat akan dia daripadanya itu. Dan hari ini aku sabar apa juga yang dia buat. Depan orang dia bagi malu aku telan benda tu. Depan orang dia jatuh ke air muka, aku sabar dengan kelakuan dia. Kerana sabar aku ni mengkifaratkan dosa-dosa aku, kalau sekiranya ada. Dan telah berkata oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, bermula sabar atas kesusahan beristeri dan kesakitan beristeri yang disakiti oleh isterinya itu, iaitu setengah daripada faedah berkahwin. Di antara faedah kahwin ialah sabar bila jadi susah dengan isteri. Tuan-tuan, kita dah sebut berapa kali dah, menikah senang. Nak mempertahankan satu pernikahan, satu perkahwinan bukan senang. Menikah senang, tapi nak mempertahankan satu perkahwinan bukan senang. Kalau orang tu boleh kekal suami isteri sampai 40-50 tahun, kekal suami isteri, hidup dalam keadaan aman, damai, sejahtera, harmoni, kita boleh pergi salam tangan dia, kita ucapkan dia dekat dia. Bukan senang. Berapa banyak rumah tangga yang berkecai? Berapa banyak anak menjadi mangsa kerana masalah rumah tangga? Berapa banyak orang jadi sakit jiwa bunuh diri kerana rumah tangga? Berapa banyak suami jadi gila ambil pisau tikam bini sampai 30 kali kerana masalah rumah tangga? Berapa banyak isteri pergi buat benda tak senonoh kerana masalah rumah tangga? Kerana protes suami dia pergi buat benda tak elok. Tuan-tuan, takut tuan-tuan. Kalau kita duk rajin dengar benda macam ni, takut. Dia boleh telefon main dekat ustaz, dia boleh cakap dengan kita macam nak letak telefon. Dia kata, ustaz, tolong buat satu kaset. Dia kata, bagi ni suami ni, bagi laki-laki ni, bagi depan ni sedang sikit, perangai macam babi. Dia kata, Allahuakbar. Dia telefon kita, dia cakap macam tu. Tuan-tuan, kita dengar tu kita tahu macam mana masalah. Macam mana masalah. Dia dah tak boleh kontrol dah. Dia betul-betul dah hangat, dia nak meletup dah dalam diri dia. Dia telefon kita, dia kata tolong buat satu kaset, bagi suami-suami ni reti sikit. Dia kata perangai, dia sebut macam tu. Kita dengar, awak dia ni. Tuan-tuan, itu adalah gambaran kepada tegangnya rumah tangga ni. Maknanya apa? Maknanya nak menikah senang, tapi nak mempertahankan pernikahan itu sangat susah. Berapa banyak bahtera yang karam kerana gagal. Nak poda dia gagal untuk nak melayari bahtera itu. Bukan senang. Inilah agama cukup banyak bercakap tentang benda ni. Dan benda-benda ni kita dengar sedap, tapi nak apply di dalam rumah tangga tidaklah semudah kita dengar. Tidak semudah tu. Duk main masjid, duk mengaji, duk taruh janggut, duk pakai serban, duk pakai jubah tu, rumah tak tahu macam mana. Rumah tak tahu macam mana. Allah Ta'ala tahu rumah tangga dia macam mana. Hangat ke, sejuk ke, tegang ke, Allah Ta'ala tahu macam mana keadaan rumah tangga dia. Tidak semudah yang kita sangka. Nabi-Nabi alaihi wassalam pun diuji Allah Subhanahu wa ta'ala dengan rumah tangga yang berbagai-bagai. Dia kata maka sabar di atas kerenah yang ada di dalam rumah tangga. Sabar atas kerenah yang ada dalam rumah tangga ni
sebahagian daripada faedah kahwin. Sebahagian daripada faedah kahwin. Takut tak? Bukan cerita rumah tangga ni laki bini aja. No anak-anak. Ni hak jadi di Tanjung 2-3 hari lepas ni. Pasti dah boleh. Yang jadi di Tanjung 2-3 hari lepas ni. Kena demah dengan satu kumpulan budak. Kena demah. Punca apa hari ni punya berita kata punca pasal kumpulan budak nakal ni diusik satu budak perempuan. Maka budak yang kena demah ni kawan dia pergi nasihat budak-budak nakal ni apalah apa duk kacau budak ni tak bagus buat lagu tu. Marah dekat kawan ni, kawan lain kena. Dia pukul sampai koma, tak sedar diri. Terpurung kepala remuk, hancur. Tuan-tuan, ini adalah anak-anak yang lahir daripada rumah tangga. Anak-anak yang lahir daripada rumah tangga. Suami nak mengendalikan isteri pun susah. Suami nak mengendalikan anak susah. Bapa nak mengendalikan anak pun susah. Isteri nak sabar atas perangai bodoh suami pun susah. Tak kena gaya, semua boleh hancur. Semua boleh hancur. Maka Islam bagi perhatian sangat-sangat terhadap benda ni. Ikut betul-betul. Suami kena ikut, isteri kena ikut, semua kena ikut. Barulah rumah tangga boleh jadi elok. Dia kata tetapinya tiada manfaat dengan dia, yakni dengan berkahwin ni, melainkan salah satu daripada dua laki-laki. Iaitu yang pertama, ada kalanya laki-laki yang dia kasatnya itu akan memerangi akan hawa nafsu dan melawani akan dia. Dan lagi, ia hendak menyucikan akan perangai yang kejahatan yang di dalam hatinya. Maka sabab dia akan sakit berkahwin itu. Orang yang pertama yang dapat manfaat daripada rumah tangga ni ialah orang yang dia kahwin dengan niat dia nak tarbiyah diri dia. Dia satu orang panas baran, perempuan, jenis angin satu badan, orang jenis macam tu. Dia kahwin ni dengan tujuan apa? Dia nak belajar sabar. Bila ada bini ni kena sabar banyak. Bila dia main anak kena sabar banyak. Banyak benda kita berbanding dengan kita hidup seorang, dengan kita ada bini, dengan kita ada keluarga, tak sama. Kita hidup seorang boleh buat 3 suku kita. Tapi bila ada bini, 3 suku setengah kena buat. Bila main anak pula, 3 suku tak mau ada agak kita. Pasal apa? Kalau kita 3 suku, anak kita 4 suku. Dia lebih daripada kita. Maknanya dia kata orang yang dapat manfaat, dapat faedah daripada berkahwin ni ialah orang yang jenis bermasalah, jenis panas baran, jenis apa. Dia kahwin dengan kasat, dengan niat dia nak terbiak, dia nak didik diri dia jadi manusia yang berperangai elok, nak buang segala panas baran dia dan kesusahan itu. Dan lagi, ia hendak menyucikan akan perangai yang jahat di dalam hati dia. Maka sabab dia akan sakit berkahwin itu. Dan kesusahan itu jadi jalan di dalam memerangi nafsunya. Dan dapat suci hatinya dengan sabab itu. Dan jadilah perangai dengan dia. Dia nak buat sampai sabab ni jadi perangai dia. Tu, dia nak buat tu daripada satu orang yang panas baran, daripada satu orang yang berangin, dia nak buat sampailah sabab itu jadi perangai dia. Dia nak bagi dia ni jadi satu orang yang sabar. Kadang-kadang ada satu orang dia telefon dia kata, "Ustaz, saya buang dah." Dia kata, "Perangai bodoh Ustaz. Saya abang betul, saya perangai cukup tak elok." Alhamdulillah Ustaz, dia kata pelan-pelan saya buang. Lah, alhamdulillah tak ada tak panas barang. Tapi masalah saya Ustaz, bini saya ni dia duk challenge dia nak suruh main balik perangai tu. Ini macam ni gua ada juga. Kita kata takkan pun. Masa kita perempuan dulu, dia takut bila lah ni kita dah hilang perempuan, patutnya dia okey lah. Alhamdulillah lelaki dia dah tak perempuan dah. Ada Ustaz, isteri saya ni dia pelik begitu. Dulu saya perempuan, dia takut. Saya tahu dia takut kat saya. Tapi lah ni bila saya buang perempuan tu, dia duk challenge saya. Dia duk main cakap depan saya. Dulu cengeng sangat dia duk buat lagu tu. Allah Ustaz, dia kata saya tak mau dah perangai ni. Dia tu panggil main balik. Dah betul buat saya. Kita pun tengok. Pendek tunggu dunia ni. Patutnya bini, bila laki dah buang dah perangai ni, dia Allah, mau syukur, sujud syukur pada Allah. Laki dah buang perangai tak elok ni. Dia tu panggil main. Saya dengar kata dulu, dia duk pukul orang merata. Dia kata dengar kata dulu, something besar sangat. Awak lah jadi dulu ni, awak. Dia duk buat awak, dia tolak dari laki dah. Kawan ni dah lah belajar silat mulut dah pukul 5. Dah lagi dia siku boleh sebiji saya lagi.
Tuan-tuan, kadang-kadang tuan-tuan nampak satu pihak dah perbaik elok, satu pihak dia cari pandai. Inilah yang kita kata apa? Sudah nak kendali satu rumah tangga bukan benar. Ini cerita dia. Baik, dia kata dan ada kalanya. Ini orang yang kedua. Golongan kedua yang berkahwin tu bawa manfaat dekat dia. Yang kedua dia kata laki-laki yang ada ia daripada orang yang berbuat ibadah yang zahir juga, seperti sembahyang dan naik haji dan lainnya daripada segala ibadah yang sunat, padahal tiada baginya jalan dengan ibadah yang batin, dan baginya gerak dengan berfikir dan dengan cita-cita hatinya, dan hanyalah ada amalnya itu, iaitu amal anggota sahaja, dengan mengerjakan sembahyang atau naik haji atau perang sabilillah atau lainnya daripada segala ibadah yang zahir. Maka amalnya bagi ahlinya dan anaknya, maka amalnya dengan ahlinya dan anaknya dengan berusaha menghasilkan rezeki yang halal bagi mereka itu, dan berdiri dengan mentarbiyah mereka itu, serta sabar ia akan kesusahan yang demikian itu, maka ia itu terlebih afdal daripada membuat segala ibadah yang lazim bagi badan yang tidak berlaku kebajikan itu pada lainnya. Golongan yang kedua, dia kata yang dapat manfaat daripada kahwin ini ialah orang yang buat amal, tapi amal tu zahir saja, tak ikhlas, tak sampai ke hati. Sembahyang, pergi Mekah, buat haji, dia buat benda-benda ni semua, amal fardu baik, amal sunat baik, dia buat sebenar-benarnya tidak ikhlas kepada Allah. Dia tidak buat tu kerana Allah, dia buat tu sebenarnya tak ikhlas. Dia penyakit tu. Tuan-tuan, bukan senang kita nak buat semua benda, nak berhidup atas landasan keikhlasan, bukan senang. Bukan senang. Kita buat satu benda baik, tapi ni iblis, syaitan hak duk ada keliling ni, dia duk panah mai dalam hati kita, dia nak suruh kita melencong. Dia nak suruh kita ingat buat ni pasal nak bagi orang puji, buat ni nak bagi orang sanjung kita, buat ni nak bagi orang angkat kita, buat ni nak bagi kita. Dia ada duk main benda-benda macam tu. Akhirnya amalan tak ikhlas. Ni yang duk rajin ni tengok untuk masyarakat ni, Allah dengar orang sakit tangan dia pi, dengar orang mati tangan dia, sampai dulu dengar kenuri dia daripada pagi sampai malam duk ada. Nampak buat amal baik, tapi Allah tahu dia buat tak ikhlas. Allah tahu dia buat tak ikhlas. Dia buat tu ada kerana lain, kerana nak bagi masyarakat kampung Tanjung dia, kerana nak bagi orang bagi jawatan baik dekat dia, kerana nak bagi sum'ah, nama dia disebut-sebut di sana sini. Dia niat dia tak ikhlas. Orang yang jenis dia buat amal tak ikhlas ni, dia buat amal banyak mana pun tak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bila dia kahwin, dia ada bini, dia ada anak, dia kena jaga anak bini dia. Cerita jaga anak bini ni dia tak ada cerita ingat tak ikhlas. Semua tak mau kena jaga. Kita ada bini, kita kena kerja buat balik rezeki bagi makan dia. Kita dapat anak, kita kena kerja lebih lagi. Pasal apa? Rezeki nak buat balik, nak bagi makan anak-anak. Bekerja untuk nak cara anak bini ni, otomatik Allah bagi pahala dekat dia. Jadi amal dia buat hak lain, hak tak ikhlas itu, bila kahwin ni pahala tu boleh menampung hak tak ikhlas dia duk buat banyak-banyak sebelum ni. Maka orang yang macam ni kahwin membawa faedah bagi dia. Dia nampak dulu. Ada orang tak ikhlas bagi makan bini? Tak ada. Yang tu tak timbul masalah tu. Masalah kita sendiri bila kahwin ada tanggungjawab. Duk ingat ni nak kena pergi cari duit anak-anak. Tuan-tuan tengok dalam TV 3 baru ni. Apa? Bersama apa? Bersama mu apa? Satu rancangan ni kau buat dah ni bagus tuan-tuan, mu tengok gambar. Bersamamu. Anak beranak satu keluarga duk makan tipuk babi. Duk makan tipuk babi kerana kemiskinan yang tak tercerita. Kalau kita rasa kita miskin, kurang duit, tuan-tuan kena ingat satu, berapa ramai orang lagi miskin daripada kita. Kalau kita rasa kita susah, kita kena ingat berapa ramai orang lagi susah daripada kita. Tak tersangka pada hati kita, tak tersangka, tak terlintas dalam hati, tak teringat dalam fikiran kita ada manusia macam hidup di Malaysia. Bila TV3 pergi duk buat kamera cari-cari, jumpa keluarga ni, tengok dengan keadaan rumah baik dia dengan apa, tengok pula duk makan tipuk babi. Punya tak ada hanya benda nak makan ni, sampai macam tu jadinya. Hari tu di Sungai Dua, tentu budak tak pernah masuk sekolah. Punca apa benda? Punca kerana mak
cerai berai dalam rumah. Ini yang kita tu baca ni, tajuk ni. Punca tentu, punca mak pak bercerai berai. Cucu dia hantar duduk dengan tok. Tok pula, tak ada apalah, hang main duduk dengan aku pun susah, aku nak pergi hang mengaji, aku tak ada duit. Tok dia suruh dia masak. Umur 7 tahun boleh duduk masak rendang daging. Umur 7 tahun. Anak kita 17 tahun, tak reti dia duduk rendang telur dia. Anak kita 17 tahun, bukan 7 tahun, 17 tahun, reti goreng telur dia. Apa ni nak buat kritik, apa serai-serai, apa bicara, tahu dia kata bagi mak masak. Habis dengan mak dia panggil, mak tolong potong pokok serai, buang daun butu yang dia reti buat. Budak ni 7 tahun tuan-tuan, dia boleh masak rendang bagi makan. Sungai dua. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Pulau Pinang ni tahu mana yang hulu, tuan-tuan? Pulau Pinang ni tempat hulu tahu mana? Ada. Kalau Perak ada juga Bengkalang hulu. Pulau Pinang tak ada, hulu tak ada. Duduk dalam pekan Sungai Dua, duduk desa murni. Tiba-tiba budak ni jadi macam tu. 7 tahun. Duk masak untuk tok, makan tok pula sakit, tak pernah pergi sekolah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, akibat daripada rumah tangga tak ikut jalan agama, dia boleh pergi jadi budak-budak jadi mangsa. Budak-budak jadi mangsa akibat daripada otak tak betul yang orang tua. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ini dia nak beritahu dekat kita. Jadi kita bila ada keluarga, ada bini, ada anak sendiri, kita nanti ingat nak kena buat kerja, nak kena cari rezeki, nak bagi makan anak bini. Perbuatan yang kita buat tu Allah Subhanahu wa taala ganjarkan pahala. Mudah-mudahan dia kata ganjaran pahala kerana bela bini dengan anak ni, ganjaran pahala tu boleh cover kekurangan pahala kerana buat amal tak ikhlas kita sebelum ini. Itu golongan kedua yang mendapat faedah daripada berkahwin. Baik, dia kata syahdan adalah segala orang yang sabar atas kesakitan dan kesusahan yang datang daripada isteri. Ahli itu maksudnya isteri. Dan anaknya itu amat besar pahala. Dan amat besar, amat tinggi martabatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti yang diceritakan orang, bahawa sesungguhnya adalah Nabi SAW itu kasih sayang lagi membaikkan perangai terhadap perempuan yang diperbuat isterinya itu. Itu dia. Dia nak beritahu kata Nabi Muhammad sendiri dengan isteri, dengan anak-anak, dengan kaum keluarga ni, Nabi cukup penyayang. Nabi itu yang kata Nabi Muhammad SAW ni, dia dengan keluarga dia, dengan bini dia, dengan anak dia, dengan cucu dia, dengan adik-beradik dia, dia cukup penyayang. Dengan umat dia pun dia sayang. Pernah Nabi SAW nak musafir, Nabi bawa isteri dia pergi sama. Beberapa orang isteri bawa sama. Dan macam biasa, Nabi akan tugaskan satu orang untuk nak jaga urusan isteri-isteri dia. Tugaskan satu orang. Nabi pesan dekat kawan ni, Nabi kata hang baik-baik, hang nak bawa tu botol-botol kaca. Nabi kata. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Dijelaskan maksud hadis tu bila Nabi kata dekat kawan ni, jaga baik-baik, yang hang nak bawa tu botol-botol kaca. Bukan maksudnya Nabi nak kata hang beli botol. Nabi nak abang kat dia, kata ni yang hang nak handle, hang nak jaga, hang nak bawa ni botol kaca. Maksud dia apa? Fragile. Orang putih kata benda mudah pecah. Kita nak pergi airport, nak bawa barang, kotak yang kita pilih nak buat wrapping, nak bawa untuk naik kapal terbang ni, dia akan tulis handle with care. Fragile, dia tulis. Fragile ni maksud benda tu kira hang buat kacang sikit je. Orang perempuan ni Nabi mengibaratkan seperti botol-botol kaca. Nabi pesan dekat khadam yang ditugaskan untuk jaga hal ehwal isteri-isteri dia ni, Nabi kata jaga baik-baik. Hang nak bawa tu botol-botol kaca. Nabi kata. Hadis tu nak tunjuk kata Nabi ni dia appreciate, dia menghargai orang perempuan. Dia hormat orang perempuan dengan macam tu. Jaga baik-baik. Dia kata hang jaga elok-elok, depan ni kalau hang buat lebih kurang pecah. Orang perempuan ni macam tu. Hadis yang cerita kata orang perempuan jadi daripada tulang ni bengkok. Kalau sekiranya kita katak dalam nak membetulkan tulang yang bengkok ni, kasar tak. Dia kata kamu akan memasak dan memecahkan dia. Nak pembetul itu tak boleh buat rumit. Patut. Demikian hal apabila nak berurusan dengan isteri-isteri yang ada di rumah.
Nabi SAW sendiri, dia dengan isteri ini dia cukup baik jaga. Maka bersabda Nabi SAW, barang siapa sabar atas kejahatan perangai isterinya, nescaya memberi oleh Allah Subhanahu wa taala daripada pahala seumpama yang diberikan akan dia akan Nabi Allah Ayub alaihi salam. Sabar Nabi Ayub atas bala ujian kepada dia. Dan barang siapa perempuan yang sabar atas kejahatan perangai suami dia, nescaya memberi akan dia oleh Allah Subhanahu wa taala seumpama pahala yang diberikan kepada Asiyah, yang isteri Firaun laknatullah alaihi. Suami sabar atas perangai bini pun Allah bagi pahala, bini sabar atas perangai lelaki pun Allah bagi pahala. Pokok pangkal yang dia nak highlight dalam kitab ni apa dia? Sabar. 3 huruf, sad, ba, ra. Tapi nak buat dia macam duk pikir 3 biji gunung atas belakang. 3 huruf saja. Sad, ba, ra. Sabar. Nak pikir kesabaran ni macam nak pikir gunung 3 biji atas belakang. Kan ada satu orang baru ni, dia baru kematian suami. Suami dia satu doktor pakar yang terkenal, kemalangan, meninggal. Isteri dia ni tak tahu nak abang dia, jadi dia rasa macam dunia ni tak ada lah bagi dia. Menangis ni dah berbulan lah, dia menangis. Tak boleh, dia teringat aja dia menangis. Dia tengok muka anak-anak, dia menangis. Dia menangis. Dia telefon main. Mula-mula cakap tu pun kita dah tahu dah, dia bukan dia tak terima ketentuan Tuhan, tapi dia sangat kesal kerana Tuhan tentukan dia jadi macam tu. Dia kata dia bukan tak terima takdir Tuhan. Dia kata tapi dia kata pasal apa Tuhan ambil suami saya sedangkan kami semua masih memerlukan dia. Macam tu dia kata. Pasal apa Tuhan ambil suami saya? Kami semua, dia kata bukan saya saja, bukan anak-anak saja memerlukan dia. Ramai orang sebab dia doktor pakar. Ramai orang memerlukan dia. Pasal apa Tuhan ambil dia? Dia tanya macam tu. Tuan-tuan, kita nak nampak kat dia sabar senang, tapi dia menanggung benda tu. Saya kata kat dia satu dia saya boleh bagi tahu. Satu hadis Nabi SAW. Saya kata ada satu hadis Nabi. Nabi melewati, Nabi melalui satu kawasan kubur. Nabi jumpa satu perempuan duk teriak di tepi kubur ni. Duk teriak merang. Nabi pergi tegur perempuan ni. Nabi pergi tegur dia. Nabi kata, apa hal dengan kamu ni? Tak bolehkah kamu terima takdir yang Allah kenakan kepada kamu? Perempuan ni jawab terus dekat Nabi. Dia kata, hang siapa? Apa yang hang tahu aku punya masalah? Dia tak kenal Nabi. Biasa tuan-tuan. Lah ni pun berapa ramai orang tak kenal Ustaz Harudin. Tak kenal. Sebut doktor hari ni, dia kata dia klinik dia di mana, dia tak tahu. Berapa ramai orang tak kenal kan? Yang dulu berapa? Hak kenal Ustaz, hak kenal ni hak duk main masjid. Hak tak main ni dia kenal tahu mana, dia tak kenal siapa. Tak kenal dan tak ada perlu hormat. Pasal dia tak kenal nak hormat apa. Nabi SAW ditegur. Dia buat macam ni tak boleh lah macam angkat terima kata kebenaran Allah. Dia kaya balik. Dia kata hantar apa masalah yang aku tanggung. Nabi dengar, Nabi teriak. Orang lain main habaq kat perempuan ni. Dia kata hantar ke siapa dia tadi tu. Dia kata tak tahu. Dia baca itulah Nabi SAW. Dia dengar Nabi. Nama dia dengar. Nabi Muhammad ni dia tak mahu tengok. Nabi. Kemudiannya dia menyusul ke rumah Nabi. Bila sampai di rumah Nabi, dia kata tidak ada bawa, dia kata tidak ada penjaga pintu di rumah Nabi. Sampai tu rumah Nabi tu boleh jumpa Nabi. Nabi keluar mai. Nabi keluar mai, dia minta maaf lah. Dia kata minta maaf ya Rasulullah, aku tak tahu kata kamu ni Nabi tadi cakap elok. Nabi kata kat dia, Nabi kata as-sabru fi sadmatil ula. Nabi kata macam tu. Nabi kata kesabaran itu ialah ketika mula-mula kena musibah. Masa kena tu kalau sabar, itu sabar sebenarnya. Dah lepas tu ke apa orang main tu cakap ni baru nak main sabar. Nabi kata tak mau dah. Sabar yang sebenar-benarnya masa mula kena tu sabar. As-sabru fi sadmatil ula. Nabi kata kesabaran itu ialah pada
pukulan yang pertama. Maksudnya masa mula-mula musibah kena. Tadi kejadian di Kepala Batai tadi. Tadi tengah hari ikut 12 hari ke apa kata dia. Satu Cina mana ke bawa kereta masuk dalam kawasan sekolah rendah. Langgar budak-budak. Berapa belas orang ni duduk bawah pokok kereta berapa orang? Orang 17 orang. Dia ni pula bukan pertama kali. Katanya dah berapa kali dah hidup jenis duk empuh orang tu. Tadi yang menjadi mangsa sasaran dia budak sekolah rendah. Tak tahu apa budak-budak ni. Budak tuan-tuan, mana ada dosa apa? Masuk pergi dengan kereta dia, apa-apa-apa, langgar budak-budak macam langgar pokok lalat. Mak budak-budak ni ada je cikgu sekolah mengajak masa rasa duduk dalam kelas, kata orang telefon main, telefon angkat-angkat ni, anak cikgu ni salah seorang yang kena langgar. Tuan-tuan, macam mana tuan-tuan kalau kita orang telefon main apa anak kita jadi begitu? Dia tak tahu dah, dia terkejut tu, dia nak jadi keyau ke, dia nak rebah ke, dia nak pengsan ke, dia nak jadi apa tak tahu dah. Telefon main, ni minta maaf ni nak abang ni, anak cikgu salah seorang yang kena langgar. Tuan-tuan, masa tu kalau boleh kontrol bagi kuat, turun elok-elok, start kereta pergi tengok tuan-tuan. Nabi kata as-sabru fi sadnatil ula. Mula-mula main berita musibah ni sabar. Itulah kesabaran yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, jadi daripada tu kita boleh faham susah yang kata sabar ni susah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dia kata, dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, ketahui olehmu bahawa sesungguhnya belum memadai membaikkan perangai isteri itu boleh meneguhkan kesakitan daripadanya, tetapi lebih lagi daripada itu, iaitu hendaklah halim, yakni sabar dan jangan lekeh marah pada ketika kurang akal perempuan itu dan pada ketika marah perempuan itu, kerana mengikut dengan Nabi SAW bahawa sesungguhnya adalah beberapa isteri Nabi SAW yakni mengembalikan akan dia di dalam perkataan, yakni menjawab akan perkataan Nabi SAW pada ketika Nabi menakut akan mereka itu ataupun pada ketika Nabi marah akan mereka itu. Dia kata suami bukan setakat bila dia didik suami dia kira dah selesai kerja dia. Tak lagi. Didik itu satu bab. Didik itu satu bab. Sabar atas perangai dia itu satu bab. Kita kadang-kadang nak didik pun tak lepas. Nak didik pun tak lepas lah. Apatah lagi nak sabar. Mula didik dulu. Didik dia, bagi dia faham, bagi dia elok dulu. Kalau lepas dah kita didik dia elok, dia duk buat dulu, kita sabar. Itu cukup baik. Itu cukup baik. Nabi SAW sendiri, Nabi Muhammad, tadi kita baca Nabi Yunus, Nabi Muhammad SAW sendiri biasa dalam hidup Nabi bila cakap bini lawan balik, biasa. Bukan tak sayang Nabi, tapi atas sifat mereka sebagai manusia. Isteri Nabi pun manusia juga. Atas sifat manusia dengan serba kelemahan ni, kadang-kadang dia terlupa kata itu Nabi. Dia terlupa, maka dia lawan. Dia lawan. Nabi SAW biasa kena benda. Dan barangkali meninggalkan berkata-kata seorang daripada isteri Nabi dengan dia sehari sehingga malam. Nabi dia selalu benda ni. Sebab Nabi pun manusia. Nabi menikah pun dengan manusia. Biasa juga Nabi lalui benda yang seumpama ni. Lalu macam mana? Nabi SAW biasa jadi tak bercakap. Tak bercakap suami isteri sampai sehari semalam. Ada satu orang, kita telefon kawan kita telefon. 2 tahun lah kan? Tak ada rumah. Serius lah, kita kata serius lah, selalu tak serius. Selalu bila kau angkat Assalamualaikum ya Ustaz, kadang-kadang macam tu. Nak mood bagus, maka jawab macam tu. Assalamualaikum ya Ustaz. Kita kata ni Arab Mesir kan, Arab Saudi kan. Kadang-kadang kita angkat ni lagu setengah, kita bagi salam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia tak ada mana lain. Ingat dalam mesyuarat ke apa-apa pun nak cakap kuat tak boleh. Ada mana lain? Dari Allah. Kita kata serius ni. Ingatlah.
I'm not in the cakap orang putih. Dia bila marah cakap orang putih. I'm not in the talking situation. I'm not in the talking situation. Kita kata apa maksud tu? Kita kata kan apa maksud? Ada perang dingin. Perang dingin tapi bunyi macam hangat. Kita kata kan duduk kacau dia. Ni Ustaz Colin dia tak ramut nak cakap. Ini garang. Kita bawa okey sorry. Assalamualaikum. Kita kata tuan-tuan, kita kena fahamlah benda ni. Manusia dia akan lalu lah. Ada hari kereta jatuh lopak, ada hari kereta jatuh tepi, ada hari kereta jatuh gong. Dia ada hari-hari dia akan jumpa benda-benda macam ni. Mana ni pula dia bagi tahu apa? Dia kata dan Nabi SAW biasa dalam keadaan macam tu. Keadaan yang kita duk lalu ni, Nabi sebagai manusia. Nabi kata dalam Quran, Tuhan kata apa? Innama ana basyarun mithlukum. Sesungguhnya aku manusia macam tu. Nabi Allah Subhanahu wa taala suruh Nabi kata macam tu. Innama ana basyarun mithlukum. Aku manusia apa-apa. Hampa makan, aku makan, hampa minum, aku minum, hampa menikah, aku menikah, hampa ada keluarga, aku ada keluarga. Hampa ada krisis di dalam rumah tangga, aku pun ada. Cuma Nabi cara mengendalikan krisis itu sangat cantik. Sangat cantik. So dia bagi tahu di sini, dan barangkali dia kata meninggalkan berkata-kata seorang daripada isteri Nabi dengan dia sehari hingga malam. Buat apa nak cakap? Not in the talking situation. Kan ni yang cerita dia. Maka pada halnya adalah Nabi SAW sabar juga daripada yang demikian itu. Nabi sabar. Tak ada mood nak cakap, tak apa, tak payah cakap. Lagu tu ya. Okey, bagi dia sejuk. Dan lagi tiada lekah marah ia. Nabi tak marah. Nabi tak marah tuan-tuan. Jadi bagi ke boleh kita baca fitnah apa Aisyah. Fitnatul Ifki. Tuan-tuan baca hadis tentang fitnatul Ifki. Cerita pasal Aisyah terfitnah dengan golongan munafik. Tuduh kata Aisyah ni buat jahat dengan Safwan. Tuan-tuan baca hadis tu dalam Sahih Muslim. Baca last sekali penghujung hadis tu. Penghujung hadis tu dia cerita apa? Dia cerita bila Allah turun saja wahyu menjelaskan kepada Nabi, kata Aisyah ni sebenarnya suci. Jadi Aisyah bersih daripada tuhmahan yang dilemparkan kepada dia. Nabi bila terima wahyu tu, Nabi dalam keadaan cukup berat, peluh mencurah-curah turun. Duduk dalam rumah Sayyidina Abu Bakar ni, rumah Pak Mentua ni. Peluh mencurah-curah turun. Habis aja Nabi terus tengok Aisyah. Muka Nabi senyum manis. Nabi kata, abshiri, gembiralah kamu wahai Aisyah, gembiralah. Allah sudah menurunkan ayat mengatakan kamu suci. Bila turun aja ayat tu, Nabi baca aja, bini Sayyidina Abu Bakar, mak kepada Aisyah, mak mentua Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata apa dekat Aisyah anak dia ni? Dia kata, Aisyah, bangun, pergi dekat suami kamu. Mak Aisyah ni kata, isteri Sayyidina Abu Bakar kata, Aisyah, bangun, pergi dekat suami kamu. Maksudnya suruh pergi dekat Nabi. Aisyah kata apa? Pasal apa aku nak pergi kat dia? Dia buat dah, perangai tu main lah. Dia kata, pasal apa aku nak pergi kat dia? Bukan dia yang membersihkan aku, tetapi Allah yang membersihkan aku daripada tuduhan ini. Aisyah kecil hati. Pasal apa? Dia nampak macam Nabi ni nak percaya, kata dia buat benda tak elok. Kan kita dah cerita tadi, Nabi sendiri sampai panggil Sayyidina Ali, panggil Zaid bin Harithah mai, tanya pendapat mereka macam mana, adakah aku perlu menceraikan Aisyah ni, sampai macam tu. Jadi Aisyah sedih sangat. Dia rasa macam Nabi tak percaya ke dia. Bila turun ayat ni, mak dia kata hampir dekat suami hang. Dia kata okey, pasal apa aku nak pergi kat dia? Dia kata bukan dia yang membersihkan aku. Dia kata Allah yang membersihkan aku. Nampak tu kan? Perangai tu ada di situ, perangai orang perempuan ada di situ. Dia tak puas hati. Pasal apa pula? Dia kata ini rupa-rupanya manusia, dia tak boleh lari daripada perangai-perangai yang serumpama ini. Cuma kalau kita boleh kendali dengan cara yang cantik, dengan penuh hikmah dan penuh kesabaran, benda yang seelok boleh jadi elok. Begitu. Dia kata, dan diriwayatkan oleh setengah ulama bahawa sesungguhnya adalah seorang daripada isterinya memarah, maka menolak ia dengan tangannya akan dada Nabi SAW. Ada tapi macam tu. Tak tadi buat not in the talking situation. Hal ni pula dia kata Nabi mai dekat tolak. Ada pula yang buat macam tu. Maka marahnya, yakni marah isteri Nabi akan dia oleh ibunya. Mak mentua marah dekat anak dia.
Maka sabda Nabi SAW, tinggalkan olehmu. Bila mak mentua masuk campur, marah kat anak dia pasal tolak Nabi macam tu, Nabi kata dekat mak mentua dia, Nabi kata, tinggalkan olehmu, maka bahawa sesungguhnya telah memperbuat ia akan yang terlebih banyak daripada yang demikian itu. Nabi kata, biar pergi. Terus dia duduk marah dia. Pasal apa? Lebih daripada tu lah dia buat kat aku. Nabi kata, tolak, lebih daripada tu apa lagi? Nabi kata, biar pergi. Terus dia duduk masuk campur, duduk marah dia apa tu sah. Biasalah yang tu, Nabi kata, lebih daripada tu pun dia biasa buat kat aku. Nabi nak abang kata apa? Nabi nak abang kata, tak ada apa-apa. Aku sabar, aku boleh terima panggil dia. Begitu. Dan sabda Nabi SAW lagi, bermula yang terlebih sempurna iman orang yang mukmin itu, iaitu orang yang terlebih baik perangainya. Nabi kata, di kalangan orang mukmin yang paling baik ialah orang yang perangai elok. Dengan bini elok, dengan anak elok, dengan orang elok. Orang yang perangai elok, ini orang yang terlebih baik. Dan yang terlebih mengasihani dan lebih menyayangi, yakni sayang akan keluarganya. Dan tersebut di dalam Syarah Arba'in bagi Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, dan tersebut di dalam Sahih Muslim sabda Nabi SAW, la yaqrufu mu'minun mu'minatan in ukriha minha khuluqan arda minha akhar. Maksudnya, jangan marah seorang mukmin akan isterinya yang mukminah jika dibencikannya ia daripada perangainya, maka redalah engkau daripada perangai yang lainnya pula. Itu dia. Nabi kata, dalam hidup suami isteri ni, jangan cari keburukan dia. Nabi kata, hidup suami isteri, lemah ni ada di mana-mana. Semua orang tolak Nabi Muhammad SAW, dia maksud. Lain daripada Nabi Muhammad, semua orang dia ada buruk dia. Kita semua ada buruk kita. Cuma banyak sikit itu. Banyak dengan sikit je. Hari ni kita nak cari buruk kawan kita, kita tak tahu orang tu cari buruk kita. Macam tu je. Kita tak boleh cakap buka kancing baju, cakap pupui dada, kata kita manusia terbaik. Pasal dalam masa yang sama, tanpa pengetahuan kita, belakang orang tu kata buruk kita. Sebab kita tak boleh lari daripada ada aib, ada keburukan. Nabi bagi nasihat dalam hadis ni. Nabi kata, satu orang suami yang mukmin jangan hidup cari buruk isteri yang mukminah. Jangan, dia kata. Pasal apa? Dia kata, pasal cubalah. Kalau kamu benci akan dia sekalipun akan perangainya, maka cubalah reba engkau daripada perangainya yang lain pula. Cuba ingat perangai dia hak baik kepada dia. Takkan bini kita buruk semua, tapi perangai kita ni buruk hak satu tu, padam kebaikan yang patut dia ada. Itu perangai kita. 100 kebaikan dia tu buat, kita boleh padam dengan satu buruk dia buat. Seolah-olah kita lupa hakikat bahawa manusia ada kelemahan, ada aib, ada buruk. Hak buruk dia buat ni hasil kesilapan, kealpaan, kelalaian. Yang ni dia ada buat satu benda silap. Satu benda silap tu kita padam 1000 kebaikan yang dia buat dah sebelum ni. Duk highlight hak buruk satu tu aja. Nabi kata, hidup dalam rumah tangga suami isteri ni, dia kata kalau nak marah sekalipun, sabar, ingatkan balik kebaikan dia dekat kita. Berapa banyak baik isteri kita buat kat kita selama ni. Isteri pun sama. Bila dia benci sangat dekat laki dia, dia benci macam mana pun, sabar dah, ingat balik berapa banyak baik suami dia yang suami dia buat dekat dia. Bila kita ingat, yang ni lah teori ni lah Edward D. Bono dia ambil ni, dia kata positive thinking. Dia kata kita fikir secara positif. Dia tak ambil semua hak Islam punya. Fikir secara positif. Betul, hari ni kita tengok satu silap dia buat depan kita. Nanti tak dulu, silap tu put aside, tak tepi tak dulu. Dia ni tak pernah buat baik dah. Bila kita senarai-senarai kebaikan dia berjela-jela punya banyak, satu kesilapan dia buat ni, kita hukum dia terus. Dia manusia paling tak guna dalam dunia. Adilkah kita buat macam tu? Suami isteri, dia kata jangan macam tu. Daripada kita menikah dengan dia sampai hari ni, anak dah masuk universiti, keluar universiti, anak dah besar semua, takkan tak ada satu baik yang dia buat selama ni. Nabi kata cubalah tengok kebaikan yang ada pada dia. Dia kata, jika dibenci sekalipun, ingatlah perangai-perangai yang lain-lain yang baik-baik itu. Dan di dalam Sahih
Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yajlidu ahadukum imra'atahu jaldal 'abdi thumma yujami'uha fi akhiril yawm. Maksudnya, jangan satu orang kamu, yakni laki-laki, memalu akan isterinya. Memalu ni bukan maksudnya memalukan, mengaibkan, maksudnya pukul. Dia jelidu maksudnya rotan, pukul. Janganlah satu orang suami pukul, godam bini dia seperti pukul hamba dia, kerana dia jimat dia pada akhir hari. Jangan duk jadi laki-laki macam tu. Dia kata hari siang ni marah sampai bukan-bukan, tangan naik pang, bagi kaki buah penerajang, jatuh berguling-guling dalam rumah kawan tu apa semua. Malam kita pergi jimat dia, kita buat dia jadi isteri kita. Apa? Bini kita ni apa? Dia kain buruk, abang kita nak kaki ke? Kita nak pergi buat macam tu. Ini cerita dia. Nabi tak suka benda-benda macam ni. Nabi tak suka. Nabi tangan tak pernah naik kat bini. Tak pernah naik. Nabi tahu orang perempuan ni dia ada dia punya hari dia ada mood dia ada. Bila dia main hari mood tak apa baik, dia main bulan, dia main apa, dia mood dia ada kacau sikit. Mood dia tak apa baik. Jangan tidur. Kita tidur nak paksa dia, suruh dia melupakan fitrah kejadian wanita. Sebab orang perempuan dia ada mood dia. Bila dia main time macam tu, suami kena faham lah, menikah bukan baru seminggu. Menikah dah berapa belas tahun dah, kita tahu mereka ada time mereka macam tu. Bila dia main time macam tu, dia jadi tension lebih, kita sabar bagi lebih lah. Itu saja. Tapi tak boleh. Bila tak boleh ni duk main kosat tu. Tak boleh ni duk main kosat. Pagi tadi on Louis dia kerja, dengar dah radio era. Kan dengar lah. Siong dia ada dengar pasal dia pagi-pagi ni dia ada isu-isu dia bawa main. Pagi tadi apakah isu apa? Saya dengar pagi tadi kalau tak silap. Kan? Terus cerita balik macam satu pengalaman yang dia lalu, yang dia jadi depres, dia jadi tekanan. Tajuk dia tadi tekanan, tajuk dia. So cerita apakah tekanan yang pernah dilalui. Itu orang perempuan telefon. Dia kata saya tak boleh lupa lah satu tekanan yang saya lalui. Dia kata saya cuti belajar. Saya duk buat master, dia kata. Saya cuti belajar. Kemudian pula ditakdirkan pula saya bersalin, dia kata. Jadi dekat saya nak bersalin. Dia kata suami saya pula nak pergi Mekah, nak bawa mak dia pergi Mekah, dia kata. Dia cerita. Jadi dia kata saya betul-betul rasa sangat kecewa lah. Dia kata saya dalam keadaan nak bersalin. Saya memerlukan suami ada dengan saya. Yang dia pula doa, dia nama dah naik. Memang nak kena pergi Mekah. Dia nak pergi pula nak bawa mak dia. Cara dia cerita kita faham lah. Dia rasa macam dia ni di secondary kan. Dia jadi di nombor 2 kan. Keutamaan suami bagi dekat mak. Dia rasa macam tu. Jadi dia kata suami pun pergi lah. Dia kata dan dia pun melahirkan anak seorang-seorang. Dia depres lah. Dia kata dia betul-betul jadi tertekan. Saya jadi benci tengok. Anak pun jadi benci. Dia kata jadi dia nak abang begitu. Kan? Cerita pula suara sebab-sebab nak teriak. Tuan-tuan, ini cerita fitrah orang perempuan. Kita dah sebut dah di sini ni. Mereka bila beranak aja dia depres. Memang orang perempuan Tuhan dah jadikan fitrah dia macam tu. Jadi sebagai suami kena faham lah benda-benda macam ni. Kena faham. Maksud kita kena balance balik. Keadaan dia macam tu kita nak kena buat macam mana. Itu cengeng macam dia kita ni. Nak suruh aku jadi apa? Nak suruh aku tidur. Ni pujuk orang lah. Aku bukan kerja pujuk orang lah. Aduh cakap dulu. Tuan-tuan, nak melingkup rumah tangga ni bagi 5 minit melingkup. Tapi nak jaga rumah tangga bagi jadi elok. Dan 5 tahun belum tentu elok. Ini benda nak kena ambil ingat. Kalau kita satu orang yang sayang kepada rumah tangga, bini, anak-anak semua kita sayang, ini semua nak kena ambil kira. Nabi kata jangan begitu. Janganlah satu orang waktu siang pukul bini sampai bukan-bukan, waktu malam dijimaknya pula bini yang dia pukul itu. Hikayat orang bahawa sesungguhnya seorang lelaki datang kepada rumah Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Padahal hendak mengadu kepada Umar akan kejahatan perangai bini dia. Satu cerita berlaku zaman Sayyidina Umar jadi khalifah. Dia ni ada krisis dengan bini dia. Bila ada krisis dah tak tahu dah nak buat macam mana. Nak tanya siapa, nampak khalifah, nampak Sayyidina Umar, maka pergi nak bagi tahu dekat Sayyidina Umar.
Maka berhentilah ia, yakni laki-laki hak bergaduh dengan bini ini, berhentilah ia di sisi pintu rumah Sayyidina Umar. Menanti ia, yakni menanti laki-laki itu akan keluar Sayyidina Umar. Duduk tunggu depan pintu, tunggu Sayyidina Umar keluar. Maka mendengar ia akan isterinya, yakni akan isteri Sayyidina Umar, berpanjanglah menyakiti atas Sayyidina Umar dengan lidahnya. Pula dah. Dia ada krisis dengan bini dia. Pergi cari Sayyidina Umar nak minta lah nasihat apa betul-betul. Pergi tengok dalam pun kena marah dengan bini juga. Aku nak main report kat dia. Dia pun nampak lagi teruk tu kena. Jadi begitu cerita dia. Dan padahalnya, yakni padahal ia, yakni Umar, diam juga. Sayyidina Umar yang tengah ni, tuan-tuan, bila sebut Sayyidina Umar ni, tahu lah orang tengah. Sayyidina Umar ni orang tengah. Cerita tengah dia ni banyak sangat dah kita duk cerita. Sayyidina Umar yang tengah ni, di rumah, bila isteri dia bagi lecture kat dia, dia diam. Ini bukan lecture universiti, kena diam. Ini bini punya lecture. Tapi Sayyidina Umar mengambil sikap dia. Tuan-tuan tengok. Tiada jawab atasnya. Maka berpaling laki-laki itu. Padahal berkata, ya, ini hal Amirul Mukminin. Maka betapa hal aku? Dia kata, weh. Dia kata, tak lah Sayyidina Umar pun duk kena godam dengan bini. Dia kata, aku kira tak apa. Dia kata, duduk. Pasal buat Sayyidina Umar, tuan-tuan. Kalau hari ini kita kata ustaz tengah, ya. Kan ceramah pun tumbuk meja, bagi siku, dundam marah. Tak tahu balik rumah dia kena terkah dengan bini. Kan, dia kena terkah dengan bini. Bini kata, dengar kata ceramah garang sangat. Alamak, lagu tu memang dia kena. Dia nak jawab, takut pergi tutup tingkap pintu, takut orang-orang jiran sebelah dengar. Tuan-tuan, betul lah lebih kurang besar. Jadi Umar Al-Khattab garang. Kau tebah pun, berapi-api. Kata dia rumah bini duk bagi lecture. Ada sahabat pergi dengar lah. Dia kata kalau Khalifah pun lagu ni, dia kata kalau Sayyidina Umar pun lagu ni, tak payahlah aku balik pergi berbela. Maka keluarlah Sayyidina Umar Al-Khattab. Elok dia pun pusing nak pergi, Sayyidina Umar keluar daripada rumah. Maka melihat Umar akan laki-laki itu sudah berpaling mau pergi. Umar keluar tengok ada satu orang duduk berjalan pergi. Maka menyerulah oleh Sayyidina Umar akan dia, yakni memanggil ia akan laki-laki itu. Umar pun tengok dia tahu kawan ni main cari dia lah pun. Dia kata main cari siapa? Macam tu. Dan berkata pula ia, Sayyidina Umar pula kata, apa hajat engkau datang? Umar pun keluar buat lagu macam tak ada apa-apa jadi. Dia tak kata ni duk rakam semua lah. Dia keluar, dia kata ramai ada hajat apa? Ada apa saya boleh tolong? Buat lagu macam tak ada apa-apa. Maka berkata, ya Amirul Mukminin, datang aku kerana nak mengadu aku akan dikau, akan kejahatan perangai isteriku. Dan berpanjanganlah menyakiti atasku. Tiba-tiba mendengar aku akan isteri engkau seperti yang demikian juga. Dia kata, aku tengok 2 kali 5. Dia kata, dia kata lagu tu, dia ni pun betul ni. Tidak ni apa nak kau lain lagi kan, janganlah bagi kau ni malu. Tak ada dia cakap apa. Dia satu orang yang cukup bagusnya, betul terang. Kan? Dia kata betul dia lagu ni. Dia kata saya abang betul lah. Saya ada hal dengan bini di rumah. Jauh dia ketegang bantah lah, cakap tak mau dengar betul ni. Ingat nak main minta nasihat tuan sekitar. Main-main tengok dia kurang dalam. Dia kata. Maka kembalilah aku. Kalau macam tu dia kata tak ada guna aku minta nasihat. Aku balik lagi berbeza. Dia kata lagu tu kan dia kena Umar. Maka aku kata, apabila ada demikian hal Amirul Mukminin serta isterinya, maka betapalah hal aku. Dia kata, aku tunggu bapa, aku nak merepot boleh kena godam dengan bini juga. Dia kata, mari kita pergi buat satu kelab bagus. Kan? Daripada minta nasihat. Maka berkata oleh Sayyidina Umar. Umar bila dengar macam tu, Sayyidina Umar kata, ya akhi, dia kata, maksudnya wahai saudaraku, bahawa sesungguhnya menanggung aku akan dia itu kerana beberapa hak baginya atas. Selamat beritahu, aku tanggung perangai bini aku ni. Dia kerja, dia marah, dia beritiak, dia apa, aku tanggung semua tu. Aku tak jawab balik, aku tak main angin, aku tak tunjuk aku punya kala, aku terima apa yang dia kata. Pasal apa? Aku terima, aku boleh dengar marah dia ni hantar pasal apa? Bahawa sesungguhnya ia memasak makanan aku. Sayyidina Umar kata, dia marah aku tadi, dia lepas geram dia dekat aku tadi, aku terima semua.
Bukan kerana aku takut kat dia. Sayyidina Umar kata, tapi mengenangkan jasa dia dekat aku. Sayyidina Umar kata, satu apa dia? Satu, dia yang duk masak makanan aku hari-hari. Dia kata, hari-hari aku pergi kerja balik dia masak macam-macam. Petang pokok lekor lah, goreng pisang. Ni musim cepedak, dia lepas main cepedak. Musim derian dengan pulut tanah tu buat dengan derian telur koyak tiap-tiap bagi. Dia kata, dengan kerana dia mood tak baik, dia marah aku sikit, aku nak lempang bangku meja habis, bukan cerita lah, dia kata. Aku mengenangkan kebaikan jasa pengorbanan isteri aku selama ni duk masak makan aku, dia kata. Lagi membakar ia akan roti untuk aku. Bangkit-bangkit pagi tu siap yang tu yang ni. Kita kerja, bini kita pun kerja. Dia nak pergi kerja tu, dia dan lagi pukul 5 bangkit dah. Tuan-tuan, pukul 5 ni orang pun bangkit dah, pukul 5. Kita lagi 5 minit nak subuh baru kita bangkit kan, 5 juga lah. Dia pukul 5 bangkit, kita lagi 5 minit nak masuk subuh baru bangkit. Pukul 5 dia bangkit, dia masuk pancong apa bersuci, gosok gigi apa, patut-patut tengok semayang sunat dulu. Semayang sunat dulu 2 rakaat, tahajud apa lah, mata kita duk curi tengok, kita tak bangkit juga. Saat habis semayang sunat, tengok dengan telefon tu nampak keluar di ke dapur, jeram ayah. Tengok apa-apa patut buat apa betul bunyi apa semua, dapur punya hal atok-atok dah, apa roti nak buat pelantar ke apa semua dia pergi buat. Subuh dia semayang. Dia duduk semayang subuh, kita duduk dalam pancok lagi. Duduk piak dalam pancok tu. Pangai punya duduk, ni anak marah bini. Pangai pun kata elok sangat pun. Dah habis dah semua keluar semayang pun tengok dah pukul 6.30, 6.45 baru semayang. Subuh dah hujung, sayung sangat nak habis dah baru duduk semayang. Pun pakai kain pelekat saja, baju tak pakai. Ramai tak elok. Dah habis dah lerah semua selesai. Tengok kita pun pakai siap nak pergi kerja apa semua. Dia pun nak kerja juga. Bukan dia tak kerja, bukan dia turi rumah tangga sepenuh masa. Dia kerja juga. Duit gaji dia pun kita ada sempat juga sikit-sikit. Bersama-sama tak senonoh kita ni. Duit rumah pun potong gaji dia. Duit kereta untuk bayar duit kita, kadang-kadang gagal dia. Dan lepas tu nak pergi cari salah bini. Sayyidina Umar kata, aku bila ingat yang ni semua patut tak aku marah dia. Masa tu tak ada lah installment kereta. Tapi lebih kurang tu ada lah. Kan? Dia kata masak makanan, bakar roti untuk aku, lagi membasuh ia akan kain aku, pakaian aku, dia yang basuh. Basuh kain, tuan-tuan. Tuan-tuan kata basuh kain. Suruh kita basuh kain. Tuan-tuan kata basuh kain. Dia suruh kita lipat kain tu dah. Tengok-tengok cari tak jumpa. Rupanya dua timbun kain tu. Baru lipat 2 lay je. Tu pun lipat kain pelekat sendiri. Bukan lipat kain baju mereka. Kain pelekat kita sendiri. Lipat tu tak ada. Dia kata, Pang, gimana? Cari. Rupanya duk kembih bawah kain tu. Yang kata tak senonoh lagi ni. Bini ni dia basuh kain, dia jemur kain, lepas tu dia kutip kain, dia lipat kain. Hak mana baju nak pakai pergi kerja, dia duk setrika kain. Suruh kita setrika selai pun tangkap pinggang tak kira dah punya sakit. Kita kata dia bukan tak mau setrika, aku sakit pinggang bila setrika. Oh, yang dia duk setrika kat baju kita, baju dia, baju anak-anak semua apa dia? Tuan-tuan, Sayyidina Umar dia boleh ingat benda ni. Bila dia main nak marah tu, dia ingat benda ni. Dia flashback, dia ingat benda ni. Bila ingat benda ni semua, potong marah tu. Marah tu boleh potong, dia kata. Dia membasuh kain untuk aku. Lagi memberi susu dia akan anak aku. Anak ni bergenuk, gelap main. Anak ni 7, 8 orang, 10, 11 orang, 12 orang. Bini tu lah duk bagi susu dekat anak-anak tu. Tuan-tuan, dia kata, Sayyidina Umar ingat benda ni semua. Padahalnya wajib atas aku sekalian yang demikian. Tuan-tuan, kalau baca dalam bab fiqh, ni semua ni tanggungjawab suami. Bukan maksudnya suami di basuh kain, suami di masak dah. Tanggungjawab suami menyediakan satu pembantu untuk membantu isteri. Tanggungjawab suami. Ada satu orang bagi tahu kata, oh ni dia tahu ustaz, saya sembang dengan satu orang. Orang perempuan lah dia kata. Orang perempuan ni kata, dia kata orang hati mengaji kat Ustaz Ansuri, semua takut kat bini. Saya kata ini satu tuduhan yang keterlaluan. Dia kata, dia kata orang hati mengaji kat Ustaz Ansuri, semua takut kat bini. Dia kata pasal apa? Tak pasal dia doa ajar. Kata apa pun bini tak payah buat, suami kena pergi sedia semua.
Itu sebab suami semua hak mengaji kat dia semua takut kat bini. Saya kata kawan hak kata ni duk main mengaji tak lah. Kalau main mengaji nak panggil tu untuk tapi tahun 50 kali. Sebab dia tak faham kuliah kita ni. Kan? Cerita dia dalam agama menjadi tanggungjawab suami untuk menyediakan pembantu kepada isteri. Tapi isteri atas sifat dia sebagai isteri, daripada isteri Nabi dulu sampai isteri sahabat-sahabat, sampai dari isteri ulama-ulama besar, semua kerja ni mereka buat. Pasal apa? Pasal nak memperlengkapkan sifat mereka sebagai satu wanita. Memang ini kerja wanita. Begitu. Baik, dia kata dan tiada diwajibkan ke atas isteri sebenarnya. Dan lagi menetapkan hatiku dengan dia daripada mengerjakan yang haram. Sayyidina Umar kata, aku bila ada bini, aku terpelihara daripada buat benda tak elok. Aku ada saluran untuk nak menyalurkan nafsu aku. Maka menanggung akan dia kerana demikian itu. Maka kerana itulah aku tanggung kesusahan hasil daripada bini beletiak ni. Aku tanggung. Pasal apa? Pasal mengenangkan dia susah payah nak jaga aku dan anak-anak aku semua. Dia kata. Maka berkata oleh laki-laki itu, ya Amirul Mukminin, seperti demikian itulah isteriku. Dia ni pun dengar-dengar, oh dia kata kalau lagu tu bini aku pun sama. Mulut ni memang tak apa elok sikit, tapi kerja rumah kira bagi kat dia. Sampai dia buat semua. Bini cukup rajin. Tuan-tuan bayangkan, kalau tuan-tuan ada isteri tak pernah beli cucuk kedai, tuan-tuan nak kata apa? Tak syukur lagi kepada Allah. Ada satu isteri tak pernah beli cucuk kedai. Pagi buat cucuk, petang buat cucuk. Buat cucuk ni renyah tuan-tuan. Masak nasi, masak gulai tak apa. Nak buat cucuk ni, nak makan tu buah Melaka. Buah Melaka aja yang nak makan tu. Tapi nak jadi sebiji buah Melaka tu pukul berapa dia mula buat. Kita dapat bini boleh buat buah Melaka bulan puasa pun cukup dah. Ni kalau dapat bini tiap-tiap hari cucuk dia duk buat. Tangan dia duk buat cucuk anak-anak suami duk makan ni, tangan dia duk buat cucuk. Tentu gamak kat duk payau kat dia buh penampak di muka dia, gamak kat dia buat dulu. Ini benda. Sayyidina Umar Al-Khattab dia ingat benda-benda ni semua. Dia kata maka kerana tu aku menanggung akan yang demikian itu. Maka berkata laki-laki itu, ya Amirul Mukminin, kalau macam tu isteri aku pun sama. Maka berkata oleh Sayyidina Umar, tanggunglah olehmu akan dia. Sayyidina Umar kata kalau macam tu sabarlah dengan perangai dia payah sikit-sikit ni. Maka bahawa sesungguhnya ia masa yang sedikit. Sayyidina Umar kata tak aja dia mudah elok ni, tak lagi dia okey balik. Orang perempuan ni masa dia main nak marah tu dia marah. Dia marah-marah kalau kita diam, kita tengah. Tak lagi dia pun tak senang duduk dia. Dia boleh fikir aku duduk marah tu lebay nikah aku. Dia ni bagus dia aku duduk marah. Dia mula tak syok duduk. Dia duduk dapur pun tak syok. Tadi dia main duduk depan pun dia tak syok. Kita pula duduk buat tengah duduk ambil kitab berhilmah duduk belek pula. Cukup cantik lah. Padahal bukan faham pun duduk baca ni. Tapi ambil kitab ni pegang tengok. Nak tarik simpati kan. Dia pun melintas 2 kali tengok dia buka kitab. Tak lagi dia main duduk tepi dia sabar saya minta maaf lah. Itu pun nak jadi elok balik lah tu. Kita pula kata tak apa, biasa lah. Dia kata abang marah kan. Tak ada apa dah, elok dah. Tapi cuba bila dia duduk main angin tadi, kita pun tunjuk angin kita. Apa nak jadi? Benda yang boleh elok lagi setengah jam lagi, dia tarik seminggu. Not in the talking situation. Kan? Inilah cerita dia tuan-tuan. Jadi agama ni dia tak mau hidup jadi kelang kabut. Nah, wallah. Lepas ni kita masuk dan dihikayatkan orang. Dan dihikayatkan orang bahawa sesungguhnya adalah setengah daripada orang yang saleh itu baginya seorang saudara yang saleh pula. Kita akan tengok. Lepas ni dia akan main satu cerita pelik lagi. Dia akan main pula satu cerita. Satu orang ada bini ada bagi duri, bagi masalah kat dia di rumah. Dia tabak dengan kerana dengan perangai bini dia. Dia pergi cari kayu api. Bila balik, rimau bawa balik kayu api atas belakang rimau. Kawan dia tengok-tengok, dia ni duk main target ke apa kan. Rimau bawa balik kayu api. Lepas tak apa,
Dia pun tak tanya apa, cuma duduk diam tengok rimau main ambil kayu api turun. Dia kata kat rimau tu, barakallahu fik, Allah berkati. Rimau tu pun nyonya masuk dalam hutan balik. Tahun lagi sekali pula dia pergi lagi rumah tuan. Pergi duduk tak balik daripada hutan oleh kayu api. Balik main tengok tu engkau kayu api atas belakang pula. Tanya Allah. Tak dia tanya Allah, dia tahu tahun lepas main tengok ada rimau tu tolong bawa kayu. Tahun ni nampak lagu teruk duk tengok atas belakang pasal apa? Kita nak tengok apa jawapan dia, insya-Allah. Kan? Nak tengok apa jawapan. Adakah dia nak jawab ni royal circle dengan pasal kan? Apa kita tengok, insya-Allah. Allah panjang umur kita, bagi kesihatan, bagi ruang masa, insya-Allah kita sambung pada bulan. Nah, wallahu a'lam. Yang baik itu daripada Allah, yang tak baik itu silap saya. Kita tangguh dengan tasbih, kafar dan surah itu. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى